Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan diri kita, daripada dosa-dosa kita, dan kita mohon perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri, dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita peringatannya dalam tazkirah harian kita. InsyaAllah ta'ala kita akan lihat kepada surah Hud, surah yang ke-11 ayat 110, mula daripada 110 muka surat 234. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang Bani Israel, yang berselisih tentang kitab mereka ni, tentang umat terdahulu, iaitu umat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad atayna Musal kitab, sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa kitab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ni turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyejuk hatilah, sebagai penghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kamu juga menghadapi keingkaran kaum kamu ini, orang-orang Arab yang dulunya diturunkan Al-Quran kepada mereka, itu orang kafir Quraisy, yang mereka mengingkari Al-Quran. Sebagaimana kaum kamu mengingkari Al-Quran, begitu juga sesungguhnya kami telah beri kepada Nabi Musa kitab, yang ini kitab Taurat. Fakhtulifa fi, lalu berlakulah ikhtilaf di sini, pertentangan, persisihan mengenainya. Sama juga umat yang terdahulu, iaitu umat yang paling dekat sekali dengan umat Islam adalah umat Bani Israel. Umat Bani Israel pun berselisih tentang kitab ini. Ini perselisihan yang jauh sekali, sehingga kan mengakibatkan terjadinya seolah-olah macam agama baru daripada agama tauhid, lahir kepada agama macam agama baru gitu. Akidah mereka lari, kita kata syariat mereka lari semua daripada kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan sikap mereka ni Allah tak ambil tindakan, Allah tangguhkan hukuman dia. Falaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan daripada Tuhanmu, itu ketetapan untuk menangguhkan hukuman ke sesuatu yang masa, tentulah dah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta. Cash punya Allah akan bagi ke atas mereka. Itu kita takut ni tuan-tuan. Kadang kita punya akhlak kita atau kita punya iktikad kita, kalau kita punya tingkah laku kita lah bertentangan dengan Al-Quran, lalu Allah Subhanahu Wa Taala tak turunkan azab, jangan kita merasa aman, jangan kita merasa bahawa kita ni di atas kebenaran, kita ni atas kebenaran.
Takut-takut Bani Israel ni mereka menentang kitab orang Yahudi lah, terutamanya orang Yahudi. Mereka menentang kitab mereka sendiri. Kitab mereka sendiri mereka tak nak amalkan. Jadi apa jadi? Allah tak turun terus azab ke atas mereka, terus wipekan mereka macam umat-umat sebelum diturunkan Taurat ni. Bila mereka menentang saja nabi mereka dan kitab mereka, terus Allah binasakan mereka. Allah tak turunkan azab ke atas mereka. Itu Bani Israel. Kita pula yang kadang tindak tanduk kita, iktikad kita bertentangan dengan Al-Quran. Dan kalau Allah biarkan Allah tak kenakan azab, itu bukan bermaksud kita di atas kebenaran. Ini Allah tangguhkan saja hukuman. Tangguhkan saja hukuman atas kita. Itu kita muhasabah sikit, kita tengok sama ada perilaku kita, tindak tanduk kita ni bertentangan dengan Al-Quran, terutamanya syariat. Larangan, suruhan dengan larangan dalam Al-Quran ni ada tak kita langgar? Ya, kita kena muhasabah diri kita. Wa innahum lafi syakkim minhu murib, dan sesungguhnya mereka menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran, kebenaran Al-Quran ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya berfirman, wa inna kullal la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum, dan sesungguhnya tiap-tiap seorang itu akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amalan mereka. Mereka ikut kitab atau mereka menentang kitab, tak nak ikut kitab, maka Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Jadi semua balasan ni adalah di akhirat nanti. Allah akan sempurnakan balasan dia, yang baik ataupun yang buruk. Jadi dia punya kita katakan kayu ukur dia sama ada kita mengikut Al-Quran atau kita berselisih dengan Al-Quran. Kalau orang putih cakap kita follow the book punya orang atau tidak. Biasanya orang yang straight lah. Kita cakap orang yang lurus jalan dia, biasanya orang di mana sajalah, di sekolah ke, di tempat kerja ke, di mana. Sampai dalam polis dululah di Singapura tu ada, kalau orang ni betul-betul ikut ni polis tau, bukan orang luar tau. Kalau orang policeman, kalau ikut betul-betul guideline polis, kita panggil orang itu PGO. Police General Order. Polis sendiri boleh sindir polis sendiri. Polis sendiri dia boleh sindir dia polis. Ni polis PGO. PGO betul dia ni. PGO ni Police General. Dia betul-betul ikut kitab punya. Ikut kitab. Di sekolah pun macam gitu. Kalau seorang itu kita akan ini follow the book punya orang. Apa sajalah. Jadi dia punya kita kayu ukur dia sama ada kita ikut kitab atau kita tak ikut kitab. Kadang kita belajar jauh-jauh, belajar mana-mana, basic thing saja dalam kitab aja kita langgar. Basic aja. Sebagai contoh saya tengok riba lah, masalah riba. Jangan bermuamalat dalam muamalat riba. Kita masih terus lagi dalam muamalat kita dengan bank-bank ribawi ni. Macam tak ada apa-apa. Kalau di sinilah, tak tahulah, di Singapura pun ada Islamic banking juga. Ada Maybank juga. Maybank offer Islamic. Saya ingat ada dua bank yang offer Islamic banking punya. Tapi kita masih lagi dengan banking yang konvensional lagi. Kalau nak pakai facilities dia lain tuan-tuan. Ini boleh minta fatwa lah. Saya tak pandai dalam bab-bab ni. Kalau nak pakai facilities dia saja, okey. Tapi simpan duit beribu-ribu dalam, tak keluarkan, ini dah membantu sistem ribawi. Membantu orang. Sedangkan
ada dua jenayah saja yang Allah isytiharkan perang ke atas mereka. Perang tau tuan-tuan. Di akhirat nanti orang yang terlibat dalam sistem riba ni, mereka diberi senjata kata Ibn Abbas untuk berperang dengan Allah. Allah isytiharkan perang. Zina Allah tak isytiharkan perang. Kita cakap mencuri pun Allah tak isytiharkan perang. Tapi riba ni Allah isytiharkan perang ke atas mereka. Dan kita bantu pula dengan kita cakap institusi yang mengamalkan riba. Kita support mereka dengan letakkan duit kita untuk mereka gunakan untuk memerangi Allah dan Rasul. Kita pula yang bantu. Ini kita baca Al-Quran tapi kita langgar Al-Quran. Stoplah. Kita keluarkan duit kita, masukkan duit kita dalam bank perbankan Islam yang bank mengamalkan Islamic punya banking. Simple aja. Tapi baca Quran, semoga Allah beri hidayah kepada kita. Baca Al-Quran kita tak faham. Bila Allah SWT, janganlah. Kita kalau di Singapura tu ada Islamic banking. Saya ada Maybank Islamic. Boleh saja kita buka Maybank Islamic. Kenapa kita nak letak duit kita di POSB, di DBS, di tempat bank-bank yang tidak mengamalkan Islamic banking? Apa alasan kita? Leceh lah, itulah ini, macam-macam. Kalau saya cakaplah, kalau setakat nak pakai dia punya facilities, okey. Kita nak transfer duit, kita nak itu, bank ni senang, bank tu ini semua. Tapi saya ingat semua bank senang. Mana ada Maybank pula susah nak transfer bank. Semuanya senang bank. Takkanlah Maybank ni teruk sangat, Maybank Islamic. Saya tahu OCBC dengan Maybank je di Singapura tu. Di sini semua ada. Sini lagi kalau tak ada alasan lagi untuk orang nak pakai konvensional punya banking, riba punya banking. Jadi ini kita muhasabah diri kita. Jangan kita baca Al-Quran tapi tak nak ikut Al-Quran. Susah ni. Susah tak? Susah lah. Saya cakap, kalau apa lagi kalau di Singapura tu tak adalah Islamic loan, Islamic finance. Kalau di sini ada Islamic loan, Islamic finance. Kalau orang ni dia ambil loan ribawi punya lah. Loan apa ni? Loan yang berasaskan kepada interest ini. Macam mana apa dia kena buat? Dia kena jual rumah dia. Dia kena, itu fatwa Dr. Zaharuddin di sini, pakar ekonomi. Orang yang dah beli rumah dengan loan interest base punya loan itu, dia kena jual rumah dia. Jadi berat nak ikut kitab ni. Nak ikut kitab ni berat. Kita rasa tak berat pasal kita tak ikut. Macam orang tu, dia kalau nak diet betul-betul nak ikut macam-macam punya diet lah sekarang ada. Berat sebenarnya. Tapi kita rasa tak ada apa-apa pasal kita tak ikut diet dia. Kita tak ikut betul-betul pemakanan dia. Jadi kita rasa tak berat. Itu masalah kita kadang. Kita tak betul-betul ikut kitab. Kita rasa hidup kita ni ringan lah. Islam ni mudah aja. Islam ni senang aja untuk kita amalkan. Padahal dia berat. Sebab itu ayat setelah dia fastaqim kama umirta. Fastaqim, istiqamah lah. Berpegang teguhlah. Istiqamah itu tetap teguh di atas jalan yang diperintahkan kepada kamu wahai Rasul. Ini turun kepada Rasul dan kepada umat dia supaya istiqamah dalam mereka berpegang kepada ajaran Al-Quran ni. Ini kama umirta, sebagaimana Allah SWT perintahkan. Perintah Allah di dalam Al-Quran. Perintah Allah kepada kita adalah dalam Al-Quran. Jadi bukan satu yang mudah. Umat yang terdahulu tak boleh berpegang kepada Al-Quran. Umat terdahulu bukan Al-Quran. Umat yang terdahulu tak boleh berpegang kepada kitab mereka. Kita tengok Taurat dengan Injil. Umat yang diturunkan kepada mereka Taurat dengan Injil tak dapat berpegang kepada kitab mereka. Kita lagi. Jadi ini suatu yang berat sekali
untuk kita berpegang teguh pada zaman kita lagi sekarang ni. Allahu Akbar. Kita tengok zaman sekarang ni kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ayat supaya istiqamah, kita 100 kali istiqamah lagi untuk kita, macam Rasulullah bersabda, umat orang akhir zaman itu mereka itu berpegang kepada Islam macam pegang bara api. Bara api. Sebab itu beratnya nak berpegang kepada ajaran Al-Quran. Sebab itu perlu istiqamah. Wa man taba ma'aka, itu hendaklah kamu wahai Rasul dan orang-orang yang rujuk kembali mengikut kebenaran. Man taba itu orang-orang Islam supaya beristiqamah, istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tatghaw, jangan kamu langgar batas-batas hukum Allah. Jangan kamu langgar istiqamah kamu itu. Istiqamah, jangan kamu langgar. Allah dah turunkan banyak hukum. Sebenarnya tak banyak hukum dalam Al-Quran ni, beberapa saja hukum. Ayat hukum ni sedikit saja, tuan-tuan. Ayat dalam Al-Quran ni, kalau kita kira, kata ulama dalam 500 ayat. 500 ayat daripada 6,200 lebih ayat lah kita anggap. 6,200 lebih ayat. Ayat hukum ni 500 je. Berapa persen tu? Dalam 12% aja. Dalam 12% aja ayat-ayat hukum. Tak banyak ayat hukum. Tapi nak laksanakan dia perlukan istiqamah. Dan jangan langgar. Terutama dosa-dosa besar. Saya ulangi lagi. Saya sedih lah kadang. Kita tengok saudara mara kita atau keluarga kita masih terlibat dengan sistem ribawi. Dengan sistem perbankan riba ni. Seolah-olah macam benda tu tak ada apa-apa. Belajar, kita kata dah belajar dah ini, tapi kenapa lagi tak nak, pasal leceh. Dan pengalaman saya bila berbual dengan kawan-kawan di sini pun, jemaah-jemaah di sini, begitulah. Ada yang dah umur dah 70 lebih, dah 60 lebih, 70, baru tahu. Padahal dari bujang tu dah belajar agama. Dari bujang dah belajar agama, umur dah masuk 60, 70 baru tahu yang tak boleh bermuamalat dengan bank konvensional ni. Interest bank punya, interest base punya bank. Baru tahu. Cakap, Allahu Akbar. Selamat baru tahu. Tinggalkan apa ni, amalan-amalan. Baca Al-Quran, kita cubalah. Ini pesanan untuk diri saya. Kita cubalah amalkan sedaya upaya. Mana yang boleh kita amalkan aja. Mana yang boleh amalkan. Jangan leceh lah, penat, tukarlah, susahlah bank ni, susah aku nak tukar ni, tukar itu, macam-macam. Itu kita baru ambil muamalat bank aja. Kita dah tak boleh amalkan, banyak lagi. Itu dosa-dosa besar. Syirik dosa-dosa, dalam bab akidah, dalam bab i'tiqad, ini semua kena jauhi. Sekarang ni bomo masih lagi, kadang ada orang kita ni masih lagi belajar. Orang-orang masjid ni kadang, orang-orang masjid yang pergi bomo. Jumpa saya, tanya ustaz kenal tak orang pandai? Ni orang yang masjid ni. Orang ahli jemaah masjid masih lagi bomo. Kalau di sinilah di Malaysia, tak tahulah di Singapura dah kurang ke tidak, tapi bomo ni masih lagi tak lepas daripada bomo, daripada perkara-perkara syirik ni tak lepas lagi, masih lagi amalkan. Macam mana nak istiqamah ni? Jadi ada dua. Ini asas kepada kehidupan itu adalah istiqamah dan tidak langgar. Istiqamah, lakukan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, dan tidak melanggar, wala tadghaw, dan tidak zalim, tidak melanggar batas hukuman Allah. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini program tazkirah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terasa apa yang saya cakap ni, itulah nama dia tazkirah. Tazkirah beri peringatan. Ini bukan kita punya sesi ni bukan sesi nak lawak jenaka, sesi nak perkara-perkara yang telinga kita sedap dengar. Memang pedas-pedas lah. Kalau kita cakap, kalau pedas, memang Al-Quran macam gitu. Al-Quran ni kalau kita baca ni, dia betul attack kita punya hati ni.
Dia bukan main-main tuan-tuan. Bukan baca Al-Quran ni sedap aja telinga, sedap punya hati, tak ada. Al-Quran kalau kita baca dia betul-betul dia punya fokus ni dia masuk kepada hati kita supaya change, berubah, dia akan berubah dari sini, berubah. Ikut. Jangan tak ikut. Macam gitu. Hati berat sangat nak ikut Al-Quran. Dan Allah jaga apa yang boleh menjejas kepada istiqamah. Apa yang boleh menjejas kepada istiqamah, ulama kata ayat seterusnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah cenderung aja tuan-tuan. Jangan cenderung hati jangan cenderung kepada orang yang berlaku zalim. Jangan cenderung. Cenderung saja, wala tarkanu hati cenderung saja kepada orang yang berlaku zalim. Kita takkan nak ambil nak ambil loan dengan ceti kita tailong semua. Tak nak. Kita tak cenderung dengan tailong ke sini panggil tailong, tak tahulah Singapura dia panggil apa. Kita tak cenderung. Tapi yang ini yang legal punya kita boleh cenderung pula. Apa hal pula kita ni aja cenderung pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Fatamassakumun nar. Kalau kamu buat demikian, api neraka akan bakar kamu. Ulama cakap hati kita tak boleh cenderung pun tak boleh. Nak cenderung kepada orang-orang yang zalim. Kita tahulah orang-orang yang zalim ni adalah orang yang melanggar batas hukum Allah SWT. Setiap orang yang melanggar hukum Allah, dia adalah orang zalim. Zalim kepada diri dia sendiri atau zalim kepada orang lain. Orang-orang yang zalim, orang-orang berlaku zalim, cenderung aja tak boleh. Macam mana kalau kita sendiri yang buat zalim? Kita cakaplah, orang yang mengamalkan riba tu, kita ambil nari bab riba ajalah. Kita tak mau pergi bab-bab lain lah. Banyak lagi kita tengok hukum Islam ni. Ni ada bertanya, mungkin Ustaz boleh beri panduan atau rekomendasi untuk kita membuka bank Islam. InsyaAllah akan pergi aja Maybank, senang aja. Di Singapura tu pergi Maybank saja, cakap I want to open Islamic punya account. Dah settle. Selesai, sama aja. Dia ada debit card, dia ada apa card, semua sama aja kita dapat semua. At least lega hati kita. Aku punya duit, aku punya itu, aku dah tak simpan dalam ini. Dan Allah tahu. Jangan kita cakap kawan kita kan sama aja. Itu orang kita sukalah cakap sama aja bank Islam dengan bank tak Islam sama. Sama aja kau pergi makanlah. Cakap ayam sembelihan halal dengan ayam tak halal. Kalau sama saja ayam kita pilih pula yang halal pula. Ya ini tak boleh. Non halal punya. Non halal punya banking awak okey. Halal punya banking awak tak okey. Apa punya otak dah terbalik itu? Banking ni ada dua, tuan-tuan. Senang nak cakap. Banking ni ada dua. Satu halal banking, satu non halal punya banking. Macam kita pergi supermarket, kita begitu ada non halal punya food, ada halal punya food. Khalas, senang aja. Banking pun sama, ada halal and non halal. Sekarang ni saya tanya tuan-tuan, kita punya duit tempat halal atau non halal punya? Kita punya duit ni tempat halal atau non halal punya? Syar'i atau non syar'i punya bank. Kalau non syar'i dah kita dah termasuk ayat ni lah. Allah cakap jangan cenderung aja. Kita bukan cenderung lagi, kita bantu mereka. Kita support mereka. Kita habis-habis. Wang kita semua kita support mereka. Allahu Akbar. Ini takut tuan-tuan. Kita tak takut ke? Fatamassakumun nar. Api neraka akan sambar kamu. Api neraka akan bakar kamu. Wa ma lakum min dunillah. Kalau dah kena macam gitu, kalau dah kena azab oleh dah kena azab api neraka, kamu tak akan dapat sebarang penolong pun daripada Allah. Allah tak akan bantu orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ni tak dapat pertolongan daripada Allah. Kamu dah tahu benda tu, kamu langgar lagi. Kamu dah tahu benda tu salah, kamu langgar. Ini betul-betul punya super zalimnya. Zalim betul. Kita dah tahu benda tu salah. Kita saja aja. Takkanlah takkan buat sikap macam gitu. Itu yang tak ada pertolongan daripada Allah SWT. Kalau tak tahu tak apalah. Kalau tak tahu tak apa. Ada seorang penceramah ni,
Abdul Rahman Green. 6 months 6 bulan selepas dia masuk Islam, baru dia tahu tentang riba tu haram. Baru dia tahu tentang riba tu haram. Dia tinggal di London. Dia telefon dia punya kawan, bro, I just know that riba is interest is forbidden. We have to sell our apartment, dia kata. Terus dia jual dia punya apartment. Kawan-kawan kita di Australia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi di Australia tu dengan orang Islam, orang Islam yang baik, kita kata, kenapa kau tak beli rumah ni? Kenapa kau orang sewa je? Dia ke mana ada Islamic punya finance ini? Macam mana kita nak beli rumah tak ada Islamic punya finance? Dari diorang sampai mati pun diorang sewa je rumah dia. Either diorang buy cash ataupun diorang sewa je rumah. Dia tak beli rumah. Macam mana diorang boleh berpegang teguh kepada itu walaupun diorang tak ada Islamic punya banking, Islamic punya finance. Kita yang ada, kita pula yang tak nak. Terutama di Malaysia. Kalau di Malaysia ni lagi teruk lagi lah. Dah ada ni. Pinjaman Islam dah ada. Perbankan Islam semua ada, tapi tak nak. Ni Allah kata, jadi kalau dah kena bakar dengan api neraka ni, kamu tak akan dapat penolong pun, seorang penolong, dan kamu tidak akan disunat. Wala thumma la tunsarun. Kamu tidak Allah tak akan tolong kamu, dan satu orang pun kamu tak akan mendapat pertolongan. Dengan sebab apa? Ini ayat paling berat sekali. Tadi ayat atas tu, fastaqim tu ayat, kata ulama, ini ayat paling berat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling berat sekali atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah ni, untuk istiqamah dengan apa yang Allah perintah. Ayat ini berat sekali, tuan-tuan. Ayat ini cenderung saja dah kena bakar dengan api neraka. Hati cenderung saja tau. Dia tak buat kezaliman tu, dia cenderung aja. Cakaplah ada apa ni, tarian bogil ke apa, kita cakaplah, kita suka je dah kena bakar dengan api neraka. Apa lagi orang yang menari tu lagi teruk lagi. Jadi orang cenderung aja kepada ini. Ayat berat ni, kita rasa macam ringan. Ayat ni berat ni, cenderung saja dah boleh kena bakar dengan api neraka ni. Cenderung kepada mereka je dah boleh. Dan apa ni, dah boleh, satu, kena bakar dengan api neraka. Allah tak tolong kita, dan kita tak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini satu yang berat sebenarnya. Kita ni banyak main-main lah dengan Al-Quran. Senang aja nak cakap. Kita ni banyak main-main dengan Al-Quran. Kalau kita betul-betul cek balik, kita muhasabah diri kita. Ada tak kita cenderung kepada orang-orang yang zalim ni, orang-orang yang melanggar syariat Islam ni. Kemudian untuk membantu kita untuk istiqamah, wa aqimis solah, dirikanlah solat. Solat pada dua bahagian pagi, iaitu solat subuh, zuhur dengan asar, dan pada bahagian malam, pada waktu yang berhampiran dengan waktu malam, itu solat maghrib dengan solat isyak. Jadi lima waktu di sini. Dan di antara hikmah yang dapat kita raih daripada amal solat, Allah kata innal hasanat yudhibunas sayiat. Sungguhnya amalan-amalan yang baik, terutamanya solat, pasal disebut di sini solat, dan apa saja, puasa ke zakat, haji, ni semua yudhibunas sayiat, dapat menghapuskan kejahatan-kejahatan. Sayiat ni dosa-dosa. Jadi amalan solat kita, antara cakaplah kita dah solat subuh sampai zuhur, jadi apa saja dosa-dosa kecil lah, tuan-tuan, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara subuh dengan zuhur ini, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Dengan syarat apa? Ni dia. Dengan syarat kita meninggalkan dosa besar. Dengan syarat kita meninggalkan dosa besar. Tapi kalau kita menanggung dosa besar, maka tak dapat privilege ini. Ma tunhaw, kata dalam ayat lain, selama mereka meninggalkan dosa-dosa besar, dia dapat privilege ini. Saya nak tanya tuan-tuan, riba ni dosa kecil ke dosa besar?
riba ni? Dosa besar ke dosa kecil? Dosa yang di antara dosa besar, dia ranking dia tujuh dosa besar. Ranking dia yang 7 teratas sekali. Jadi dapat tak privilege ni? Tak dapat. Ulama cakap tak dapat. Orang yang menanggung dosa besar, dia tak dapat privilege ini. Privilege ini selama mereka tinggalkan dosa besar. Kalau dia mengamalkan dosa besar, itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa bomoh sana sini, dia mengamalkan dosa besar, maka dia tak dapat privilege ni. Dia tak dapat. Dia dengar, dia dengar, dia gembira. Salah tempat dia gembira. Engkau ada dosa besar, mana ada dapat. Macam cakaplah orang kerajaan nak bagi bantuan, dia gembira pula. Engkau bukan kaki tangan kerajaan. Kalau di sinilah kaki tangan kerajaan akan dapat bonus lah. Akan dapat bonus. Dia gembira pula. Apa engkau gembira? Yalah dapat bonus. Engkau kaki tangan kerajaan ke? Bukan. Bukan apa engkau nak gembira. Tumpang gembira je dekat. Tumpang gembira okeylah. Tumpang gembira. Jadi kita tengok privilege ni, Allah cakap Allah akan hapuskan dosa-dosa orang yang dosa-dosa kecil Allah akan hapuskan selama mereka meninggalkan dosa besar. Itu dia, selama mereka meninggalkan dosa besar. Tapi kalau ada dosa besar, macam mana engkau ada hutang yang besar lagi, macam mana nak hilangkan hutang yang kecil? Dosa besar ni ada banyak. Dosa besar. Dzalika dzikra lidzakirin. Sekejap siapa ada ustaz list 7 dosa besar? Sekejap saya ambil kitab ini. Tengok tuan-tuan, dia punya dosa-dosa besar. 7 dosa besar. Ni Kak Zuraidah dah tanya. 7 dosa besar. Ni kitab dia keterangan dia dalam banyaklah. 7 dosa besar. Pertama, syirik kepada Allah. 1, syirik kepada Allah. Kedua, membunuh manusia. Ketiga, sihir. Keempat, meninggalkan solat. Kelima, tidak menunaikan zakat. Keenam, derhaka kepada ibu bapa. Ketujuh, makan riba. Itu dia. Itu top 7 punya dosa besar. Dan kemudian ada banyak lagi. Sampai dosa besar ni ada dalam 76 dosa besar. 76 dosa besar ada. Total 76 dosa besar. Itu dia. Itu dia, dosa-dosa besar. Dzalika dzikra lidzakirin. Ini perintah untuk istiqamah, perintah untuk tidak cenderung kepada orang-orang zalim ni semua, perintah-perintah ni semua adalah peringatan bagi orang yang mau beringat. Kita lah tuan-tuan. Ini peringatan bagi kita. Allah cakap ini warning. Ini adalah peringatan bagi kamu. Dan ini memerlu untuk kita memerlukan kesabaran. Sebab itu ayat seterusnya wasbir. Bersabarlah dalam taat kepada Allah Subhanahu Taala, dalam kita dalam kita laksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah ni perlukan kesabaran. Dan ingatlah Allah tidak akan sia-siakan pahala orang-orang yang bersabar. Kita dalam bulan sabar, bulan-bulan puasa ni adalah bulan kesabaran. Allah tak akan hilangkan pahala orang-orang yang bersabar. Dan saya minta maaflah, saya kena pasal ayat ni keras sangat, ayat ni berat sangat untuk kita, dan kita take it serious dalam kehidupan kita. Dah lama sangatlah kita bermain-main, banyak main-main dalam kehidupan kita, tak serius dalam kehidupan. Kan it's time untuk kita serius sikit dengan Al-Quran, untuk kita mengamalkan. Moga-moga Allah Subhanahu Taala memberi kita kesabaran, memberi kita istiqamah untuk kita menjunjung perintah Allah Subhanahu Taala. Moga-moga kita lah termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, mendapat rahmat Allah melalui Al-Quran. Rahmat Allah kebaikan. Jadi bila kita dapat hidayah,
kita amalkan hidayah tu, maka itu kebaikan kita, di mana mudah-mudahan kita harap Allah menjauhkan kita daripada api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Moga-mogalah kita tidak ada pada kita sifat-sifat orang ahli neraka ni. Amin. Kemudian ditanya title buku ni, title buku Dosa-dosa Besar, Imam Az-Zahabi. Ini terbalik dia punya tu, Dosa-dosa Besar, Imam Az-Zahabi. Kita boleh Google aja dan boleh download aja, ada free PDF lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Ini peringatan untuk diri saya terutamanya yang banyak dosa, yang banyak salah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.